Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang analisis definisi falsafah menurut tokoh-tokoh Islam dan Barat. Saya Nur Alasyeri binti Syahzadah Pasni dan 3 lagi hadir kumpulan saya, Siti Nur Khadijah, Zurain Adilah dan Nik Muhammad Afiq. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Khadijah binti Jeffrey Niza. Saya akan menerangkan tentang pengenalan falsafah. Istilah falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Istilah falsafah ini boleh diertikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Tujuan falsafah adalah untuk mencari dan membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Contohnya, manusia akan berfikir apa yang hendak dilakukan supaya kerjanya berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah sejarah falsafah. Sejarah falsafah akan menjelaskan kepada kita dengan perkara-perkara yang besar berlaku pada zaman tersebut. Menurut Pythagoras yang dikenali sebagai a lover of wisdom, iaitu pencinta kebijaksanaan atau kebenaran, tetapi falsafah bukan hanya bererti kebenaran, ia juga bermaksud berfikir secara benar. Dalam sejarah falsafah, menurut definisi falsafah Islam, falsafah telah melahirkan beberapa pengertian atau definisi yang tidak terlepas daripada keyakinan atau cara berfikir orang membuatnya, iaitu pengaruh keyakinan hidup seorang ahli falsafah, begitu juga keadaan ia beragama serta kepercayaan kepada konsep ketuhanan sebagai yang disebut dalam agama atau tidak, dan selalu disalurkan ke dalam kata-kata yang digunakan untuk meringkaskan pengertian falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Afiq bin Ruhairul akan membentangkan definisi falsafah menurut tokoh-tokoh Islam dan Barat. Saya akan menyatakan 3 definisi falsafah utama. Yang pertama, definisi secara umum. Secara umum, Pythagoras ada menyatakan falsafah terdiri daripada 2 patah perkataan. Gabungan 2 patah perkataan ini berbentuk satu perkataan, itu falsafah. Jadi, gabungan itu adalah philo dan sophia. Philo yang bermaksud erti, suka ataupun cinta, dan sophia yang bermaksud hikmah ataupun wisdom. Dan dari segi istilahnya pula, membawa maksud sesuatu dasar yang membawa makna sebenar sesuatu perkara sehingga ia jelas makna dan tujuannya. Yang kedua, falsafah secara Islam. Falsafah secara Islam menyatakan definisi falsafah adalah mengetahui sesuatu dalam kemampuan manusia sehingga ia dapat mendapatkannya. Yang ketiga dan yang terakhir, falsafah Barat. Falsafah Barat menyatakan definisinya adalah falsafah adalah ilmu fizikal tujuan hidup manusia. Sekarang saya akan menerangkan tentang tokoh Islam iaitu Ibn Sina. Ibn Sina merupakan salah seorang tokoh Islam yang cukup dikenali. Nama penuh beliau ialah Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hassan bin Ali Ibn Sina. Orang Eropah mengenali beliau sebagai Avicenna. Beliau dilahirkan di Bukhara, Turki pada 424 Hijrah, 980 Masihi dan beliau wafat pada tahun 483 Hijrah bersamaan 137 Masihi ketika beliau berusia 57 tahun. Antara sumbangan falsafah dalam bidang kemasyhuran Ibn Sina antaranya ialah ilmu logik, ilmu psikologi, ilmu metafizik dan lain-lain. Dalam bidang falsafah, Ibn Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Berdasarkan pandangan itu, maka Imam Al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibn Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada pandangan Yahudi dan Nasrani. Namun, walau bagaimanapun, pandangan yang dikemukakan itu
Sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan, beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Jadi, mari saya terangkan tentang sumbangan Ibnu Sina. Ibnu Sina telah menyesuaikan ajaran Yahudi dengan ajaran Islam. Jadi, apa yang saya tahu ialah Ibnu Sina menyatakan bahawa logik merupakan kunci falsafah, iaitu kunci kebahagiaan manusia. Logik membantu menarik konsep-konsep dan penilaian yang belum diketahui dan konsep-konsep dan penilaian-penilaian yang sudah diketahui sehingga meningkatkan pengetahuan kita sebagai manusia. Seterusnya, ilmu psikologi oleh beliau yang telah terkenal dengan hujah-hujah falsafah yang boleh diterima oleh masyarakat, iaitu falsafah yang membincangkan tentang jiwa manusia. Selanjutnya, ilmu metafizik menurut Ibnu Sina iaitu dengan memberi gambaran yang lebih jelas kepada manusia tanpa mengira agama iaitu konsep kewujudan Tuhan melalui dua prinsip iaitu wujud dan mahiyah. Tokoh-tokoh Islam yang saya ingin bentangkan adalah 1. Al-Farabi, 2. Al-Hindi. Tekan dua pendapat tokoh dalam definisi falsafah Islam. Yang pertama, daripada tokoh yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi menyatakan falsafah didefinisikan ataupun dapat dilihat daripada dua sudut, iaitu teori dan amalan. Teori, apa yang perlu tahu, apa yang kita perlu tahu tentang sesuatu. Yang kedua, amalan, perbuatan apa yang perlu ada dalam setiap amalan. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Al-Hindi. Al-Hindi juga dikenali sebagai bapa falsafah Islam. Al-Hindi menyatakan 3 sudut ilmu definisi falsafah, iaitu 1. Ilmu fizik, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Yang kedua, ilmu matematik, ilmu yang berkaitan dengan hitung, kira-kira. Yang ketiga dan yang terakhir, ilmu tentang ketuhanan. Jadi, kita saling berkait. Tokoh barat yang pertama adalah Socrates. Socrates adalah seorang tokoh dan juga ahli falsafah yang penting dari Yunani. Dua fakta tentang beliau. Beliau mengembangkan idea-idea tentang logik dan juga nilai moral. Socrates mendefinisikan falsafah sebagai bukan isi, hasil dan bukan ajaran berdasarkan fakta yang tidak boleh dibatahi kecuali fungsi yang hidup. Beliau tidak mengajar tapi membantu dalam mengeluarkan apa yang tersirat di dalam akal manusia. Socrates ni dia suka bertanyakan soalan kepada sesiapa saja dan memahami apa yang dipersoalkan. Menurut Socrates ni, orang yang berpengetahuan dan mempunyai banyak ilmu ni orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Ini kerana kalau orang tu berpengetahuan, sebelum dia berbuat satu benda tu, dia mesti sebelum dia bertindak, mestilah dia berfikir. So, falsafah harus Socrates, beliau percaya bahawa falsafah harus mencapai hasil praktikal untuk kesejahteraan masyarakat. So, Socrates ni mewujudkan sistem etika berdasarkan akal manusia daripada doktrin teologi. Sumbangan Socrates dalam bidang etologi dan sosiologi hanya dapat dilihat dalam tulisan anak muridnya iaitu Plato. So, pemikiran Socrates ni dikenali sebagai Socratic thought dalam ahli kalangan falsafah yang menekankan tentang visual of knowledge. So, Socrates ni beliau banyak menghabiskan masa di pusat kegiatan ekonomi seperti pasar dan juga tempat-tempat awam yang lain dalam memahami masyarakat dengan lebih mendalam lagi. Tokoh barat yang kedua adalah Plato. Plato adalah anak murid kepada Socrates. Plato mendefinisikan falsafah sebagai pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran asli.
Ini dapat dihuraikan dengan mengatakan pengetahuan tentang setiap perkara yang wujud dan terjadi, sebagai contoh alam semesta, kematian, kelahiran, sains dan segala ilmu di dalam dunia ini. So, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran asli. Perkara ini disebut sebagai ingin mengetahui perkara yang sebenar dengan melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Menurut Plato, beliau mendefinisikan falsafah sebagai ontologi. Ontos bererti yang wujud dan logis bererti ilmu. So, ontologis bererti ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Sumbangan Plato ialah menterjemahkan pemikiran Sokrat di dalam memahami masyarakat yang kompleks menerusi dua karya agung beliau, iaitu The Republic dan The Law. Ia juga membincangkan tentang struktur masyarakat yang wujud pada ketika itu. Selain itu, Plato juga mewujudkan konsep-konsep yang penting dalam bidang sosiologi, seperti konsep stratifikasi sosial. Plato juga seorang pemerintah yang bijak dan saksama kepada semua masyarakat. Tokoh barat yang ketiga adalah Aristotle. Aristotle 384 sehingga 322 sebelum Masihi merupakan antara salah satu tokoh falsafah yang terkenal yang membangunkan falsafah, sains dan teori-teori praktikal yang masih digunakan sehingga hari ini. Menurut Aristotle, falsafah ini adalah ilmu tentang kebenaran menggunakan akal. Hal ini kerana tujuan dan matlamat falsafah adalah mencari hakikat sesuatu. Antara sumbangan Aristotle adalah ilmu logik, iaitu segala penyampaian perbuatan adalah dikaitkan dengan penggunaan akal. Seterusnya, analisis perbandingan falsafah Islam dan Barat. Perbezaan pandangan umum antara Barat dan Islam tentang definisi falsafah adalah Barat, mereka menyatakan bahawa falsafah ini adalah mencintai dan hikmah, suatu ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungan dengan alam. Dari sini kita dapat lihat bahawa mereka hanya menekankan sesuatu yang dapat dilihat secara fizikal. Selain itu, mereka juga mengenal pasti tujuan kehidupan mereka di dunia ini, iaitu dari mereka lahir hinggalah nafas terakhir mereka. So, hubungan dengan alam ini dapat diklasifikasikan sebagai hubungan populasi antara haiwan, tumbuhan dan manusia. Okey, Islam pula mengenai hakikat suatu Tuhan yang berada dalam kemampuan manusia untuk mendapatkannya. Ini dapat dilihat dari segi kerohanian dan ilmu yang dipelajari berasaskan Al-Quran. Falsafah Islam ni percaya bahawa wahyu yang diturunkan oleh Tuhan adalah sebagai satu petunjuk yang memimpin umat Islam ke jalan yang benar. Ia juga mengajar erti kehidupan kita dari kita lahir hinggalah kita mati. Cadangan penambahbaikan kepada ilmu falsafah Islam. Cadangan penambahbaikan kepada ilmu falsafah Islam adalah generasi muda pada masa kini perlu diterapkan dengan ilmu falsafah Islam dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial sejak di bangku sekolah. Selain itu, umat Islam perlu membanggakan ilmu Islam di peringkat antarabangsa seperti mengadakan forum di universiti di negara-negara bukan Islam. Tambahan, umat Islam perlu melawan ideologi-ideologi yang merosakkan akidah Islam seperti aliran LGBT, liberalism dan sebagainya dengan melawan hujah-hujah mereka berkaitan dengan hujah-hujah Islam. Kesimpulan bagi analisis definisi falsafah menurut tokoh Islam dan tokoh Barat adalah: kesimpulannya, falsafah adalah satu usaha disiplin untuk mencari kebenaran dan falsafah ini dibincangkan oleh setiap umat manusia di muka bumi untuk membina tamadun mereka. Kita dapat lihat perbezaan falsafah menurut Barat dan Islam. Menurut Barat, falsafah ini merupakan ilmu mencari kebenaran menggunakan akal semata-mata, manakala Islam lebih mementingkan panduan wahyu Allah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akhir kata, kita sebagai umat Islam perlu bersatu untuk berusaha memperjuangkan ilmu falsafah Islam agar kita dapat bangkit dari kemunduran dan kehancuran Islam yang dapat kita rasai pada hari ini.
Sekian saja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.